Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita sedang bincangkan juzuk yang ke-28. Surah yang kita bincangkan hari itu adalah surah Al-Jumu'ah. Kita dah masuk surah Al-Jumu'ah, alhamdulillah. Dan pada minggu yang lalu kita masuk pada ayat sampai ayat yang kelima, ayat kelima. Dan kita belajar tu, kita ambil surah Al-Jumu'ah sampai ayat kelima. Dan kita kata awal ayat 1 sampai 4 surah Al-Jumu'ah menceritakan berkenaan dengan sebutan kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada Muhammad SAW sebagai utusan untuk sekalian alam. Dan bahkan Allah Ta'ala terangkan tugas Rasul itu sebagai apa. Dan Allah Ta'ala terangkan bahawa Rasulullah SAW diutus pada Arab dan juga bukan Arab. Itu yang kita baca daripada yang lalu. Dan kemudian kita bincang bila masuk ayat kelima hari tu, kita mula bincangkan berkenaan dengan tajuk golongan sebelum ayat kelima tu kita bincang bila Allah nyatakan wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim, dan ada orang lain yang belum sampai lagi mengikuti mereka, itu orang-orang yang bukan Arab. Ini kita bila Nabi SAW ditanya tentang siapakah orang berkenaan, Nabi tunjuk pada Salman Al-Farisi. Nabi kata kalau sekiranya iman itu berada di Suraya, bintang kejora, bintang yang apa, kalau bahasa Inggeris Venus lah, yang akan terbit biasanya ketika matahari mula terbit pagi, dia akan ada dekat kawasan timur. Jadi Nabi kata kalau iman ada di sana akan mengejar mencapai iman orang-orang macam ni. Dan itu kita kata lepas daripada Rasulullah SAW membuktikan semua para ulama yang datang selepas tu, bahkan yang bekerja untuk Islam daripada kalangan ulama hadis, ulama tafsir dan sebagainya, ramai di kalangan mereka ni bukan asal Arab. Ramai bukan berasal bangsa Arab. Ini kita tu yang mana macam Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud, Hakim kan, atau Tabrani. Semua sekali tu. Macam Imam Qurtubi di Cordova, Spain dari situ. Imam Tabari dan sebagainya, semua daripada sana. Jadi dengan sebab itu kita kata Allah Ta'ala jadikan iman itu bukan berdasar pada keturunan. Lepas tu kita bincang sikit berkenaan dengan ayat kelima, iaitu berkenaan dengan tajuk orang-orang yang ditanggungkan Taurat dari kalangan ahli kitab yang tak mahu menanggung tanggungjawab berkenaan, maka Allah Ta'ala bisalkan mereka seperti keledai yang bawa kitab-kitab yang tebal. Dan itulah seburuk-buruk permisalan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri hidayah pada kaum yang zalim. Itu kita berhenti kat situ tu. Baik. Jadi sambungan hari ni ayat yang ke-6 insya-Allah sampai ke-10 kita akan baca. Okey. Allah Ta'ala nyatakan, "Qul ya ahlal kitab, qul ya ayyuhalladzina hadu." Thumma qala ta'ala, "Qul ya ayyuhalladzina hadu." Katakan hai Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, hei orang-orang yang Yahudi. Mana orang yang mengaku dia berpetunjuk, dan hadu ni tadi balik kepada orang Yahudi yang mengaku dia mendapat petunjuklah. Inna hudna ilaik, kan dia gunakan istilah berkenaan, tapi ada kata dia balik pada nama Yahudi, ni balik kepada nama anak sulung kepada Nabi Yaqub, Yahuda. Wallahu ta'ala alam. Pasal penamaan diri mereka, diorang panggil diri mereka apa, walaupun asalnya Allah Ta'ala tak namakan mereka macam tu. Bahkan Allah Ta'ala letakkan Islam sebenarnya, tapi bila mereka menukar, nakkan diri mereka dipanggil dengan satu nama yang lain, maka Allah Ta'ala kekalkan sebagai gelaran dan panggilan kepada mereka. Itu macam nanti berkenaan hari Jumaat yang kita akan bincang nanti pun macam tu juga. Allah Ta'ala tak suruh mereka kejar hari lain, tapi mereka kejar sangat, Allah Ta'ala bagilah. Allah Ta'ala ni maha adil. Dia tak ada bila orang tu letih-letih kejar, dia tak bagi, ambil, nak sangat ambil, dia bagi benda berkenaan. In za'amtum, jika kamu menyangka, annakum awliya'u lillah min dunin nas, bahawa kamu ni adalah apa? Orang-orang terpilih, orang-orang lindungan bagi Allah Ta'ala, orang-orang yang lindungan di sisi Allah Ta'ala. Pasal perkataan wali itu kita kata dah, kita terangkan berkali-kali, dia melindungi dua meaning. Satu meaning dia pelindung, satu meaning yang melindung. Wali yang menjaga wilayah kan panggil wali, atau bapa kita wali. Tapi dalam masa sama, orang yang kena lindung pun panggil wali juga. Macam maula lah. Maula pun, yang tuan pun dipanggil maula, hamba pun panggil maula juga. Sauban, maula Uthman, maula. Maula Uthman, maksudnya orang yang dibebaskan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.
Jadi nama-nama Maula tu digunakan dua arah. Orang kita tak tahu, dia pergi Maulana dia tak tahu mana satu. Kan? Sebenarnya Maula tu dua boleh pakai untuk hamba, boleh pakai untuk tuan. Wali macam tu juga. The word wali dia boleh pakai untuk yang melindungi. Bila Allah Ta'ala kata Allahu waliyul ladina amanu, Allah pelindung orang-orang beriman. Tapi bila kita kata wali-wali Allah, kan? Wali-wali Allah maksud dia apa? Orang-orang lindungan Allah Ta'ala. Bila dalam hadis Nabi kata, Allah Ta'ala kata, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi terhadapku satu orang yang aku lindungi. Mana wali? Orang yang aku lindungi. Sering diterjemahkan kekasih Allah, orang yang Allah Ta'ala cintai, tapi meaning yang asal adalah orang lindungan Allah Ta'ala, orang bawah jagaan Allah Ta'ala. Itu yang tepatnya. Jadi kalau kamu menyangka, wahai orang-orang Yahudi, kamu ni adalah orang-orang lindungan bagi Allah Ta'ala min dunin nas, other than orang ramai. Mana khas korang je, orang lain tak dijaga. Kamu saja orang yang bawah jagaan Allah Ta'ala. Sampai mereka kata kita ni anak-anak Tuhan kan, children of God kan. Okey, fatamannaul mauta, maka impikanlah kematian in kuntum sadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ai Ibnu Katsir sama in kuntum taz'umuna annakum ala huda, jika kamu menyangka bahawa kamu semua di atas petunjuk. Wa anna Muhammadan wa ashabahu ala dalalah, dan bahawa Muhammad dan juga sahabat-sahabat Nabi-Nabi yang baginda ada di atas kesesatan. Fad'u bil mauti ala dal min fi'atain, maka doakanlah untuk kematian di atas orang yang sesat daripada dua kumpulan berkenaan. Masalahnya diorang takkan doa. Bahkan dalam surah Al-Baqarah datang juga seruan yang sama. Okay, nanti kita akan baca ayat tersebut. Maksudnya kalau kamu benar, mana in kuntum shadiqina, jika kamu semua ni benar, fima taz'umuna, pada apa kamu dakwakan akannya. Mana benda kamu dakwa, kamu kata kamu dikasihi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sayang kamu, impikanlah kematian. Pasal kan kalau kita kata kita ni dah special sangat kan, mintalah kematian. Pasal di antara kita dengan nikmat akhirat yang kekal abadi adalah kematian. So tak kisahlah sebenarnya kematian. Sepatutnya tidak ada menjadi masalah untuk mereka meminta perkara tersebut. Dan bahkan kalau mereka di atas kebenaran, tak perlu dia bimbang bahawa untuk apa dia akan kena. Sebab dia tahu dia benar. Tapi bila diminta macam tu, diorang tidak marah. Diorang tak marah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman lepas tu, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan tidak akan mereka mengimpikan kematian itu selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang telah dibuat atau didahulukan, diupfront oleh tangan-tangan mereka. Ai bima ya'maluna lahum, dengan apa yang mereka kerjakan bagi diri mereka, minal kufri, daripada kekufuran, waz zulmi, kezaliman, wal fujur, dan kejahatan. Diorang tahu apa mereka buat, mereka tipu apa, diorang tahu. Jadi dengan sebab itu mereka apa tahu? Dia beza sikit dengan kumpulan yang tak kenal Tuhan. Contoh macam dengan orang musyrik dan sebagainya yang tak kenal Tuhan, dia tak kisah nak cabar-mencabar macam ni. Bahkan dia boleh kata Muhammad akan sekian, dia tak kisah. Dia yakin dia benar. Adapun ahli kitab yang bila ditegur oleh Allah Ta'ala dalam kitab dan tajuk Yahudi ni kan, pasal dia beza Yahudi dengan Nasrani, ada beza sikit je. Nasrani ni dia sesat dan dia rasa dia betul. Dia sesat, dia rasa dia betul. Pasal dia ni orang salah faham. Su'ul faham. Dia sering salah faham. Allah Ta'ala kata sayang Nabi Isa dan sebagainya macam anak. Dia kata Nabi Isa anak Tuhan. dia salah faham. Allah Ta'ala kata devote diri, dia pergi tinggalkan perkahwinan. Dia sentiasa salah faham, kumpulan Nasrani ni. Itu yang kenapa diorang ni diletakkan dalam tangga pertama, contoh pertama untuk dhalin. Bukan sebab mereka saja, ada ramai kumpulan lain lagi yang terjun bangunan dan sebagainya untuk diri cinta Tuhan. Bersepah kan, saya ada video tapi tak boleh tunjuk, censored. Dia buat perhimpunan di India dekat Sungai Ganges, yang 6 tahun sekali dia buat perhimpunan kan, 16 juta manusia kan, 16 juta manusia, yang bogel telanjang pun ada, berjantan belaka, lain bogel ni. Dia tak boleh tunjuk lah gambar tu, tapi dia masukkan air dan hidung, macam gaya lah, macam gaya dekat situ kan. Diorang rasa diorang betul, serius, diorang tak rasa diorang salah. Dia tak rasa diorang ni. Dia berbeza dengan yang jenis macam tu kan, dia devote diri, dia rasa dia betul dan sebagainya. Dia pelik. Yahudi ni diberikan Allah Ta'ala sebagai contoh golongan yang bukan salah faham, salah niat. Su'ul qasad. Qasad dia tu memang jahat. Kan sering kita baca kisah macam mana mereka dengan Musa. Dengan Musa kan dalam ayat sebelum ni surah Saf. Kan bila Musa kata, ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kenapa korang sakiti aku sedangkan kamu dah tahu aku ni utusan Tuhan kepada kamu? Kan dia kata-kata Musa pada kaum di sini. Tahu dah dia ni nabi, tapi kaum ni sakiti dia juga. Sampai ke Musa keluar kata-kata macam tu sekali.
Lima tu'dzunani, kenapa kau sakiti aku? Jadi ini bukan masalah mereka tak tahu. Mereka punya niat. Kan jumpa Musa bawa sekian, dia kata kami takkan beriman dengan kau sehingga kami nampak Tuhan seketul depan kami. Yang selama ni dia makan nikmat tu datang mana tak tahu. Lintas lautan, dia boleh minta macam tu. Dan sampai berakhir dengan bila mereka kata pada Musa, pergilah kau dengan Tuhan kau perang, kami tunggu sini. Itu benda yang kita kata perangai panggil su'ud qasad. Qasad, niat dia tu jahat. Dia bukan masalah faham, tak. Bukan masalah kefahaman. Kefahaman dia tahu. Dia tahu dia betul salah. Maka sebab kali bila macam bila Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala terangkan tentang sifat mereka ni. Bila Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala sebut tentang tajuk ini dalam suratul Baqarah. Alah, silap pula. Silibus. Okay. Allah Ta'ala nyatakan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan mereka berkata, wa idza laqul ladina, mereka bertemu dengan orang beriman, qalu, mereka berkata amanna. Wa idza khala ba'duhum ila ba'. Bukan yang awal, yang kedua dua. Dia dua kali Allah Ta'ala sebut kisah ni. Yang satu ni lepas daripada kisah sembelih, ada kisah sembelih lembu tu. Ketika tu ada kisah kali kedua Allah Ta'ala nyatakan. Yang pertama tu ayat ke-13 tu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim, tak. Yang kedua. Yang kedua ni Allah Ta'ala nyatakan, okey. Kita tengok nanti pening kepala. Okey, okey. Lepas kisah lembu. Okey. Sekarang Allah Ta'ala nyatakan ayat yang ke-76. Tengok kisah ni. Macam mana saya kata salah, bukan salah niat, salah faham. Salah niat. Tengok ada buat apa. Allah Ta'ala nyatakan ayat 76 surah Al-Baqarah. 76 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala nyatakan, wa idza laqul ladzina amanu, dan mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka kata kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba', mereka bersendirian mereka dengan sebahagian lain, diorang sama sendiri. Tadi yang orang munafik bila dengan orang musyrik, dengan nabi kata kami beriman. Dia bersendirian dengan orang Yahudi, dengan syaitan-syaitan itu Yahudi yang dia berkawan. Dia kata inna ma'akum. Okey, ini kata-kata munafik. Yang ini Yahudi itu sendiri. Apa dia buat? Wa idza khala ba'duhum ila ba', bila bersendirian mereka sebahagian mereka dengan sebahagian lain, sama-sama mereka bersendirian, qalu, mereka berkata, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Korang cerita tak kepada mereka orang Islam tu dengan ilmu yang telah buka pada kamu? Korang cerita ke? Korang cerita ke? Kau cerita tak? Kau cerita. Dia main bandingkan siapa yang cerita. Pasal apa? Liuhajjukum inda rabbikum. Kan nanti dia hujah kau depan Tuhan kamu nanti. Kan nanti dia hujah depan Allah Ta'ala, kan dia jawab macam mana? Dia kata, afala ta'qilun, kau tak ada akal ke? Dia sama sendiri. Dia cakap pada kawan dia, kau jangan cerita pada Muhammad. Kau cerita pada Muhammad. Kau cerita pada kau yang cerita dengan orang Islam. Apa yang ilmu Allah Ta'ala buka dan jangan cerita. Nanti dia hujah depan Allah Ta'ala macam mana? Lepas tu Allah Ta'ala jawab. Ayat 77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Adakah mereka tak tahu bahawa Ta'ala tahu apa yang mereka sembunyikan, apa mereka nyatakan? Macam mana boleh mereka kata nanti kan dia hujah depan Tuhan kan macam mana? Dia ingatkan dia sorok. Orang Islam tak tahu, dia akan lepas. Tak nampak tak ni? Ini bukan salah faham. Ni salah niat. The bad intention. Itu sebab Nabi Allah Ta'ala tegur mereka kan. Bila Allah Ta'ala cabar mereka. Kalau kamu semua betul, fataman naul maut, impikanlah kematian. Tapi apa? Diorang takkan impi kematian. Sebab mereka tahu mereka buat kerja apa. Pasal mereka ada kefahaman. Itu sebab bila Allah Ta'ala kata maghdubi alaihim, tahu kebenaran, faham kebenaran, lawan kebenaran, maka Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala gelar mereka dengan maghdubi alaihim. Kepala dia golongan ni. Siapa sajalah. Kalau zaman kita ada orang yang belajar agama, sorokkan ilmu kan, sorok hadis. Hadis ni tak sokong kita, sorok belakang. Jangan cerita. Buat macam tu. Seriously ada. Percaya je kat saya. Ada yang buat keperangan tak senonoh macam ni. Di mana hadis yang sokong dia ke depan, tak depan. Mana yang tak kena dengan dia punya, sorok belakang. Simpan. Perbuatan ini sama macam Yahudi tadi. Yang kita kata bukan salah faham, salah niat. Bukan salah faham. Serius bukan salah faham. Macam contoh macam kalau kita apply kepada kumpulan macam Syiah. Kan mereka tahu berkenaan dengan tajuk. Ali bin Abi Talib, dia orang kata paling berani, lelaki paling berani, paling gagah, paling kuat. Khaybar punya pintu tarik macam tu jatuh. Kata mereka. Kan dari riwayat mereka datang macam tu. Tapi dia ada tapi dia. Bila mereka letakkan Ali di tengah-tengah, Abu Bakar,
Umar, Osman dan lain-lain, Ali ni jadi pengecut. Sebab contoh macam dia kata, ada Quran lain selain Quran orang Islam sekarang, Quran Fatimah. Soalan tanya, Ali tahu? Ali tahu. Ali buat apa? Ali diam. Hei, singa Allah takut Haidar, Haidar, dia gelar Haidar tu, maksud dia singa. Dia ada antara benda paling banyak nama singa jantan. Haidar, Laith, Usamah. Apa ni? Itu semua singa jantan. Usamah tu maksud dia singa jantan. Ada tamar butah tapi singa jantan. Laith, kan? Qash'am, Qashwarah. Itu adalah antara nama-nama. Dia orang panggil, kata Ali, dia kata Haidar. Haidar, singa jantan. Tapi dia jadikan Ali pengecut. Dan Ali bin Abi Talib kahwinkan anak dia Ummu Kalsum dengan apa? Dengan Umar. Umar dia menantu Ali. Umar menantu Ali. Anak-anak dia dengan Fatimah nama Ummu Kalsum dikahwinkan. Bahkan ketika Umar bin Khattab mati, isteri dia ketika itu adalah Ummu Kalsum, anak Ali. Bila ditanya, macam mana Ali boleh sekian? Dia tak ada jawab. Saya tak ada jawab. Ali ni seorang yang berani, gagah kan, berani kan. Bahkan Ali tegur Umar berkali dan tajuk masalah salah fatwa ke dan sebagainya, salah hukum. Ali tegur. Tapi anak dia, kalau sekiranya Umar dan Abu Bakar tu kafir, takkanlah Ali boleh biarkan kahwin anak dia dengan Umar. Ini benda realiti. Tapi diorang sorokkan tajuk ni. Diorang nampak benar tapi jadi ini contoh dia. Tu saya kata sorok hadis dan sebagainya, lain pun ada juga kumpulan macam ni. Yang kita kata tahu kebenaran, sorok kebenaran. Dia tahu benda ni, tahu. Tapi apa? Bukan salah faham, salah qasad, salah niat. Ni bahaya Lepas tu kenapa Allah Ta'ala kata bila disuruh mereka suruh supaya impikan kematian, takkan mereka impikan kematian. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan tentang orang-orang yang zalim. Berkata Ibn Katsir, wa qad qaddamna fi suratul Baqarah. Demi sungguhnya kita telah kedepankan, kita dah dahulukan dalam surah Al-Baqarah al-kalamu ala hadhil mubahalah lil yahud. Kata-kata mengenai kita ajakkan untuk mubahalah. Mubahalah ni meminta supaya dikenakan musibah kepada siapa yang berbohong. Daripada dua kumpulan. Tu yang kita kata mubahalah dipanggil. Haitsu qala ta'ala, di mana berfirman Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-Baqarah 94-96. Allah Ta'ala nyatakan, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas." Katakan hai Muhammad, jika ada untuk kamu negeri akhirat di sisi Allah Ta'ala yang khas, kan, untuk korang ni kan, di sisi Allah Ta'ala ada negeri akhirat yang khas, kekasih Allah Ta'ala sebagainya, kan, memang kamu ni adalah orang-orang yang Allah Ta'ala sayang. Fatamannaul mauta, impikanlah kematian. Sebab kematian itulah penyekat di antara kamu dan nikmat tadi. So tak usah fikir sangatlah hidup dunia ni. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Maksud dia, erti kata lain, jangan jadi orang paling sibuk nak hidup. Kan ada alhamdulillah, tak ada okey. Tak ada jadi paling geram, paling habislah rezeki aku orang tu ambil. Tak ada. Faham tak? Dan Allah Ta'ala berikan dalam masalah ni, mereka takkan, Allah kata walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka takkan impikan kematian selama-lamanya dengan sebab apa yang mereka telah dahulukan dengan tangan mereka sendiri. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap orang yang zalim. Ini hampir sama dengan tajuk tadi. Tapi Allah Ta'ala terangkan lagi dalam. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kamu pasti akan dapati mereka ini, golongan Yahudi ini, orang yang paling sibuk nak hidup. Paling sibuk nak kena hidup. Nak hidup, macam mana nak hidup panjang? Macam mana nak hidup lagi lama? Apa cara hidup lebih lama? Kan? Hatta kalau dia kata terpaksa gunakan yoga, yoga, ambil. Kan? Hidup pun tak kisah, asalkan boleh hidup lama. Kan ni pelik-pelik kita kata orang nak hidup lama. Kita kalau kita dah tahu akhirat kita ada, kenapa nak hidup lama? Kan makin lama kita hidup, makinlah tertangguhlah. Tertangguhlah apa? Kita punya nikmat. Bahkan dalam hadis yang kita baca tu kan, Nabi SAW sabdakan, kalau bukan kerana apa? Kerana jihad fisabilillah dan buat baik pada ibu bapa dan sebagainya, sebagai misal. Mana Abu Hurairah kata, kalau bukan itu, saya aku akan nak supaya apa? Aku mati. Kalau bukan aku nak apa? Tak, kalau boleh tak nak hidup sebagai orang yang ada kedudukan dan sebagainya. Tapi oleh kerana apa? Jihad fisabilillah itu penting. Dan sebab itu kita tahu golongan Yahudi ni dia takut, amat takut, terlampau nakkan sangat hidup. Apa cara sekalipun mereka buat. Tuan kata apa, wala tajidannahu ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku. Dan orang musyrik pun macam tu juga. Tu yang kadang-kadang saya agak ni sikit bila ada orang kata,
Siapa nak hidup panjang, baca ayat sekian, takkan mati hari sekian-sekian. Kenapa buat macam tu? Kan? Kenapa ada ayat untuk sekat mati ke? Kan kita tak perlu benda kenaan. Kalau kita patut mati awal atau lewat, belajar redha lah. Kan kita ni hamba, bukan Tuhan. So kenapa kita nak cari kunci untuk takkan mati? Seriously, para anbiya ditawarkan. Semua para anbiya ditawarkan. Atau dalam hadis Nabi nyatakan bahawa semua para nabi akan ditawarkan. Sama ada nak tinggal kat dunia terus kekal ataupun balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua para anbiya pilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa nak tunggu-tunggu dah. Selesai kerja. Dah selesai kerja mereka. Habis dah tamat tugasan mereka, maka mereka kembali kepada Allah Taala. Ustaz, bila Nabi wafat je maknanya tamatlah syariat dia kan? Yep. Habislah syariat dia. Syariat dia bukan masalah habis. Dia ada beza masalah habis ataupun kita panggil apa berhenti. Pasal setiap para anbiya tadi dia ada timeline dia. Contoh macam Musa alaihissalam, selepas dia mati, syariat dia diteruskan lagi oleh bangsa kaum dia. Mana beramal dengan Taurat terus berjalan. Masih berjalan. Cuma sehinggalah datang nabi yang satu lagi memperincikan atau menambah atau mengurangkan apa yang ada dalam syariat tadi. Mana setiap nabi yang datang berikutnya dia menasahkan apa yang sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW tak ada siapa dah lepas dia. dah tak ada syariat lain dah. Tak ada dah. Itu sebab kenapa dalam Al-Quran Karim kita baca dalam surah Al-Imran ayat 81 kan kita sebut dari tu. Kita kata kita beriman dengan semua para anbiya. Semua nabi-nabi kita percaya. Kepatuhan kita pada Muhammad SAW saja. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Imran ayat 81 Allah nyatakan wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika mana Allah Taala ambil perjanjian para nabi. Allah Taala ambil janji semua nabi. Semua nabi, bukan setakat Adam, semua nabi. Allah Taala kata, "Lama ataitukum." Demi kerana apa yang aku dah beri kepada kamu daripada kitab dan juga hikmah. Kitab dan hikmah aku beri kepada kamu. Thumma ja'akum rasulun. Kemudian akan datang kepada kamu lepas ni. Dan kamu dapat dah kitab, hikmah dah dapat dah. Kalau datang selepas ini seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa di tangan kamu. Allah Ta'ala arahkan apa pada nabi-nabi tadi? La tu'minun nabihi, hendaklah kamu beriman dengan nabi tersebut, dengan rasul tersebut. Wala tansurunnah, hendaklah kamu bantu mereka. 81 surah Al-Imran. Hendaklah kamu beriman dengan mereka, dengannya, dan kamu bantulah dia. Maksudnya semua nabi Allah Ta'ala ambil janji ni. Qala, Allah Ta'ala kata lepas tu, aqrartum, adakah kamu mengaku? Kamu berikrar tak? Wa akhastum ala dzalikum isri, dan kamu ambil atas tu perjanjianku. Qalu aqrarna. Semua para anbiya kata kami mengaku. Mana maksud dia kalau tu yang Nabi kata, kalau Musa hidup, tak boleh untuk dia kecuali kena ikut aku. Pasal syariat yang Musa akan tamat dengan datangnya Muhammad. Syariat Isa akan tamat dengan datangnya Muhammad. Cuma ada yang kata macam Isa alaihissalam, dia datang bukan dengan syariat baru. Bahkan dia datang bahkan dia puasa macam Musa puasa. Dia tak datang dengan wahyu baru yang berbentuk mengubah syariat Taurat. Tak mengubah Taurat. Bahkan mendefine lagi benda yang kekurangan yang berlaku pada orang-orang Yahudi ketika itu yang sibuk berkenaan dengan masalah duniawi, lupa berkenaan dengan masalah ukhrawi. Itu yang Isa AS bawa mereka kepada kelembutan, masalah lebih kepada jiwa kan, ketenangan dan sebagainya. Bukan balik pada mereka yang sibuk dengan hal ehwal duniawi semata-mata. Iaitu bentuk macam define. Bahkan sebelum daripada Isa AS ramai para anbiya tengah-tengah tu. Yang macam kisah ketika mana nabi macam Nabi Sulaiman, Nabi Daud kan tengah-tengah di antara Musa dengan Isa. Tapi mereka penerus kepada Taurat Musa. Dia tak datang dengan diteruskan balik apa yang Musa ajarkan. Berbeza dengan Islam, bila Islam datang tak ada nabi lain dah. Maka setiap yang datang tak ada boleh datang syariat baru. Kita cuma boleh kata pemahaman, penjelasan kan, ataupun menerangkan lagi. Sebab bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Nadarallahu mur'an, SWT bahagiakan seorang yang sami'a minna syai'an, dengar daripada kami sesuatu, fahafidhaha, lalu dia hafal apa yang dia dengar, fa'addaha kama sami'aha, kemudian sampaikan balik serupa macam mana dia dengar. Jangan tukar, jangan sikit pun. Sebab apa? Farubbaha min fikhin laisa bifaqih. Kerana ramai orang bawa dia understanding tapi dia tak faham apa yang dia bawa. Hadis Bukhari Muslim. Maka hadis dia mutawatir. Hadis dia mutawatir, 14 orang sahabat Nabi. Ni saya ingat ada seorang budak tu. Kejap lagi lah. Kita cerita lagi ni, kacau. Dah hilang dah. Okey, sekejap. Benda Nabi kata
Nadarallahu mura'an. SWT bahagia yang seorang yang sami'a minna syai'an, dengar dari kami satu benda, fa'addaha kama sami'aha, dia sampaikan balik sebiji macam dengar. Sebab apa? Farubbaha bil fiqhin, kerana orang yang bawa kefahaman laisa bifaqih. Dia bawa kefahaman tapi dia tak faham apa dia bawa. Warubbaha min fiqhin, ramai di antara orang yang bawa kefahaman tadi ila man huwa afqah minhu, kepada orang yang lebih faham berbanding dia. Dia bawa benda tadi sampai pada second one boleh jelaskan apa yang ada dalam kefahaman tadi. Ini hadis ni hadis mutawatir. 14 orang sahabat Nabi SAW meriwayatkan hadis ni. Lebih daripada 10, 14 mutawatir lah, kan? Jadi pasal dia benda itu, sebab kenapa kita understanding tadi mungkin the second one better daripada first one. Mungkin saya belajar, kita kata macam lah, ustaz tu belajar dekat Yaman, balik Malaysia, mungkin apa ustaz tu bawa benda tadi, tapi orang mungkin student faham lebih daripada dia. Tak mustahil. Tapi dengan syarat di exact word yang apa yang Nabi sabdakan. Kalau word dia sendiri mungkin gagal. Sebab itu kata Nabi kata, semoga Allah bahagiakan orang yang dengar dari kami sesuatu, sampaikan balik macam mana dia dengar, exactly macam mana dia dengar. Jadi pasal dekat sini kita kata pemahaman itu mungkin berkembang, tapi syariat itu takkan bertukar. Mana lafaz hadis Nabi tadi tetap kekal. Pasal Nabi SAW ni, dia punya lafaz tadi, Nabi kata utitu jawami'il kalim, aku diberikan himpunan kata-kata. Macam contoh macam bila Nabi kata, man asyara ilaina bihadidatin falaysa minna, whoever, kan, kata man asyara, siapa-siapa mengacuhkan ilaina, kepada kami, bihadidatin. Zaman Nabi hadidah, senjata, dia lebih kepada actually hanya parang atau pisau atau pedang dan sebagainya. Zaman kita tidak ada lagi benda berkenaan. Tapi Nabi tak sebut pun saif. Nabi sebut apa? Hadidah. Hadid, besi. And ever zaman sekarang tu yang kata, tapi orang tu kata, ustaz, kalau sekiranya orang tu acuhkan pisau seramik macam mana? Okay. Sebenarnya dua meaning. Benda-benda tadi Nabi bukan maksudkan mesti senjata tu besi ataupun apa, tapi lafaz Nabi tu merangkumi. Nabi sebut satu perkataan, tapi orang zaman Nabi faham, orang zaman 100 tahun lepas faham, 500 tahun faham, 1400 tahun pun akan faham apa pengertian dimaksudkan dengan hadis sebut. Dan kena, takkan berubah. Maksud dia orang dulu boleh apply, orang 500 tahun dahulu boleh apply, kita boleh apply pada kehidupan kita. Maksud lafaz hadis Nabi kata, kalau Nabi sebut saif, dia akan sangkut. Barang siapa tu acuh pada kami dengan pedang, dia akan sangkut kat situ je. Limitation dia akan, kalau pistol tak masuk lah kot. Tak. Nabi sebut apa? Hadidah. Normally memang senjata yang paling berbahaya yang digunakan sekarang adalah besi lah. Mana ada plastik. Dan aku acuhkan kau sekian, boleh bunuh. Boleh. Plastik boleh bunuh orang. Seriously. Semua benda boleh bunuh orang. Ni cimata ni, kan, cimata dia punya bingkai boleh bunuh orang. Bukan saya nak mengajar, saya bagi tahu, kan. Maksudnya kalau tu patah cocok tengkuk kita, luka, matilah. Orang tak susah cerita apa. Cerita. Ini kan ngajar ni. Pen boleh pakai sebenarnya. Pen boleh pakai senjata. Kan ni pen ni, kan, boleh jadi senjata. Tak perlu benda betul-betul panjang, besar dan sebagainya. Banyak ni boleh jadi senjata. Tapi bila Nabi kata bihadidatin, lafaz Nabi tadi, kita orang zaman Nabi faham, orang zaman faham, orang zaman kita faham. Dia merangkumi. Jadi dengan sebab itu understanding tadi akan berkembang. Pemahaman akan berkembang. Tapi dia punya bentuk, kita panggil macam bentuk apa? Bentuk kita apa? Dalil tadi takkan berubah. Dalil tadi source dia takkan berubah. Contoh macam kes, ada orang kata kita ambil air wuduk dengan air pipe sekarang. Macam mana, valid tak? Kan Nabi SAW kan ambil wuduk dalam bekas. Sebenarnya dua-dua datang. Nabi ambil wuduk dalam bekas pun ada. Nabi dituangkan air oleh Mughirah bin Syu'bah. Kan Nabi dia tuangkan air. Nabi kan dia tuang air, Nabi ambil, dia tuang. Nabi ambil, Nabi tadah. Maksud dia perbuatan menuang tadi serupa je. Either one boleh. Yang siapa gatal kata mesti mengalir baru boleh pakai. Yang Nabi cedok tadi macam mana? Faham tak? Yang Nabi cedok dari bekas. Basuh air tangan kat luar, kemudian Nabi celuk tangan dalam bekas. So either one kena. Sebab kita kata kalau dia kata seorang tu dia terjemahkan ikut apa dia faham, apa jadi? Akan tersangkutlah dalil tadi kepada pemahaman A saja, B tak boleh. A saja betul. Mana apa? Ambil celup mangkuk je boleh. B tak boleh. Sebab Nabi, nampak? Kalau Mughirah bin Syu'bah tak cerita, dia tuang pada Nabi kan? Tuang. Nabi ambil wuduk, dia tuang, dia curahkan untuk bagi Nabi SAW air. So Nabi pula tak kisah, tak ada kata macam tak ada. Faham tak? Jadi dua-dua benda tu. Jadi kerana mereka menceritakan exactly macam mana jadi, maka kita dapat kefahaman yang berbagai. So tak ada siapa boleh kata air tu kena mengalir dahulu baru sah wuduk. Sebab apa? Nabi pernah celup. Lalu celup je betul. Nabi pernah disiram air pada dia.
Nampak tak? Jadi sebab kenapa perkembangan pemahaman akan luas. Tetapi apa kita panggil apa? Dia punya dalil dan sumber takkan berkembang. Penambahan itu tak ada. Bahan tak ada, penambahan syariat tidak akan ada. Pemahaman yes. Sebab ada orang kata ustaz-ustaz ni sekarang macam dia bawa dia membenarkan dia bawa satu syariat. Mana boleh? Kita yang Tak boleh. Dia menjelaskan je. Hatta para ulama, contoh macam Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, mereka bukan bawa syariat baru. Mereka menerangkan macam Syafi'i faham macam ni, Malik faham macam ni, pemahaman mereka, dan ini sejak zaman Nabi hidup lagi berlaku. macam mana dengan kias ustaz? Macam kias dia Kias ni kepada benda yang tak ada hukum. Jangan pakai kias pada benda yang ada hukum. Benda yang tak ada hukum, yang ada illah yang sama. Contoh macam dadah dengan arak. Dadah zaman Nabi SAW tak wujud, orang tak pakai. Tapi arak memabukkan diri untuk happy-happy, mabuk dengan arak. Zaman sekarang happy-happy dengan pil. Kan, tak kira bentuk apa sekalipun, tak mestinya cair. Boleh jadi injection, boleh jadi asap dan sebagainya. bukan syariat baru tak? Itu kan syariat baru dikiaskan dengan sebab yang sama. Pasal merosakkan akal, termasuk dengan konsep tadi. Pasal Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah arak. Tapi Nabi sebut khamrun. Khamr itu balik kepada asal bahasa. Dia adalah benda yang tutup kepala. Itu panggil khimar, bukan himar Himar keledai. Khimar, kha mim alif ra. Kan bila orang kata apa? Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin. Surah An-Nur ayat 31. Hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala mereka ke atas belahan baju mereka. Kan maksud dia khumur tudung kepala tadi. Sehingga maksud dia bila Nabi kata semua yang mabukkan tadi menutup akal. Dan semua mabukkan itu adalah haram. Jadi boleh apply pada semua benda. Faham tak? So dikiaskan di situ. Tapi masalah orang faham arak saja tu. Oh salah. Kalau pil saya sama lah. Mana orang tu makan pil sama macam minum arak. Sama aja. Tapi ini pil, gam. Sama lah. Sebab ada orang anggap benda tu syariat. Oh tak boleh. Dia tu lah kenapa kita kata aplikasi dia tadi dikiaskan macam tu. Itu kan syariat. Benda tu kena cara yang sama, kena ada benda berkenaan, sebab yang sama tu ada syarat-syarat dia. Ketika kias kita nak buat, kita ada kena syarat sama, hukum sama dan sebagainya, ada elah yang sama. Elah dia, punca dia yang sama, kesan yang sama, barulah kita boleh samakan. Kalau tidak, tak boleh samakan, kias salah. Kias itu dikirakan salah. So konsep dia dalam Islam ni maksud dia syariat baru tak wujud. Sebab semua para anbiya datang saja Nabi berikutnya, mereka kena follow Nabi yang terbaru. Yang ini juga kita kata itu bahawa Nabi Khidir tak wujud sekarang. Sebab kalau dia ada, dia kena bekerja, bukan duduk lepak dalam gua. Faham kan? Pasal semua semua umat Islam kena bergerak untuk berdakwah. So kalau dia kata dia wujud lagi, dia kena ada sekarang ni, bercakap, mengajarkan Islam, tegur amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya, macam dibuat oleh para sahabat Nabi SAW. Bukan duduk diam dalam gua kan, saya menunggu Imam Mahdi datang. Mana ada? Mana pandai je. Baik. Jadi semua para anbiya bila datang nabi berikutnya, semua kena ikut nabi tersebut. Dan tak ada timur, dan akan dibatalkan syariat yang sebelumnya. Diterima sebagai benda tu adalah pernah dilaksanakan tapi tak dijalankan lagi. Sebab telah datang apa? Perintah baru. Macam ni lah kita kata peraturan baru JPJ keluarkan. Orang bawa kereta lesen dan sebagainya, ujian sekian. Lepas tu dia tukar. The second one tak boleh kata hari tu, tak ada hari tu dah. Yang baru. Kita pakai yang lama. Faham? Okey, Assalamualaikum. Jadi kata apa? Dia bila sebut kat situ berkenaan dengan tajuk nak sangat hidup. Nak sangat hidup ni bahaya sebenarnya. Bukan kita nak mati, minta mati Nabi larang. Kan Nabi tak ada kata mintalah mati. Nabi tak ajar pada kita mintalah kematian. Tak. Sebab kita dalam Islam ni, kita bila tanya masuk syurga tak? InsyaAllah. Kalau taklah inginkan, aku akan masuk. So kita kena ikat benda berkenaan. Tak overconfident. Tak juga kata macam aku matilah masuk neraka nanti. Tak boleh juga. Tak boleh buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Tak boleh overconfident. Dengan sebab itu kita kata Nabi tak benarkan kita mengimpikan kematian. Bahkan Nabi kata kalau seorang kamu ni, janganlah la yatamayanna ahadakum al-maut. Janganlah seorang kamu ni mengimpikan kematian. Wa in kana la budda, kalau tak boleh tidak akan cakap juga. Maka katakanlah, sebutlah, ya Allah, sekiranya kematian ini kehidupan ini lebih baik untukku, untuk agamaku dan akhiratku, maka hidupkanlah aku. Dan sekiranya kematian itu lebih baik untukku, untuk agamaku, akhiratku, maka matikanlah aku. Kalau tak boleh, tidak kena cakap juga. Cakap macam tu. Tidak sekali-kali kata ya Allah matikanlah aku, tidak sekali-kali. Jangan. Kan? Overconfident. Yang ada ulama pendapat yang pakai surah Maryam tu, dia kata boleh mengharap mati tu. Macam mana? Yang Maryam kan dia ada cakap dia cakap ketika sakit, cakap ketika malu. Kata-kata berkenaan bukan menjadi panduan kita. Oh, tak boleh. Kan itu Musa tumbuk orang.
Musa Asabiah. Tunggu selamat. Ni Maryam pertama, Maryam bukannya nabi. Satu. Kedua, kisah Musa sebelum jadi nabi. Kan dia tunggu orang. Nampak seorang ni keluarga dia daripada kaum dia, seorang kaum dia. Islam ajar apa? Asabiah. Ni Jawa. Kau Jawa Okay. Pukul yang bukan Jawa. Macam tu ke? Kau banyak. Mana boleh macam tu? Dia tahu orang buat lawak macam tu, lawak antarabangsa je. Kan? Belajar Quran tak nak dia pakai macam tu. Tak boleh. Pasal aplikasi untuk kata Maryam kata apa? Contoh macam dia katakan, contoh macam wanita boleh memerintah. Sebab tengok Ratu Sabak, kerajaan Sabak memerintah. Adakah itu memang Allah Taala izinkan satu benda? Masalah itu kan Allah Taala ajar benda lain. Benda Allah Taala izinkan, dia izinkan. Lepas tu ada orang ulama kata, sebab itulah dia kalah. Pasal awal lagi Sulaiman baru hantar surat. Surat dia baca-baca, terus dia surrender. Kan rakyat dia terus kena patuh pada Sulaiman. Kalau kita kata negara berdaulat, satu negara ni adalah ada kedaulatan. Maksudnya dia takkan tunduk negara tadi kepada perintah orang lain. Contoh macam kita rakyat Malaysia, kata kita kena tunduk kepada Singapura. Singapura kata, rakyat Malaysia kena sekian, jangan pakai baju merah, jangan pakai baju sekian, kami tak suka. Kita kata apa? Apa hal? Betul tak? Okey, sebab kedaulatan sebuah negara tadi memang terjaga. Tapi bila Ratu Sabak awal-awal lagi surrender, gagal lah awal-awal lagi sebenarnya. Anyway, hadis Nabi didahulukan ke atas tajuk tersebut. Pertama zaman, lebih zaman sekarang bila kita kata apa, untuk jadi pemimpin tadi kena berjalan, kena ziarah rakyat dan sebagainya. Laki kat rumah tu kulat diam, ini aku hilang kan. Mana boleh? Kan itu sebab kenapa jangan kejar syurga dengan cara bukan sepatutnya anda kejar. Pasal Allah Taala tak kenakan untuk wanita kena angkat pedang, kan, angkat balak. Buat apa ni? Saya angkat balak. Saya lah wanita yang perkasa. Islam tak ajar macam tu. Tak pasal tabi'i dia, walaupun manusia tu fikir penyamaan hak laki wanita. In the end buat juga pink coach. Sebab apa? Coach kereta api yang pink. Apa hal? Laki pun nak juga. Jepun minta tau. Orang lelaki Jepun geram. Dia kata, padahal perempuan je dapat. Kami pun nak juga. nak blue coach, nak lelaki punya. Kerajaan Jepun tak bagi. Soalan nak tanya, kalau penyamaan hak, apa saya kena lebih? Betul diam. Kita tak ada jawab. Kita tak jawab lah. Pasal in the end, pengasingan itu berlaku. Balik. Last sekali balik pada asal. Dia tak ada cakap apa. Last sekali kena kata, kena sediakan pink coach. Sebab apa? Takut kena raba. Lelaki kena raba okey je. Gelak suka. Tak faham tak? Faham tak konsep dia? Tak? Kalau nak penyamaan taraf. Pasal apa tahu? Islam berikan kita sini sudu, garpu. Sudu, garpu, dua-dua utensil untuk makan. Tapi tugasan berbeza. Sudu tak boleh buat kerja garpu. Garpu tak boleh kerja sudu. So jangan kita macam memuliakan garpu seperti sudu. Makan sup pakai garpu, tengok. Kan? Saya kena samakan hak dia. Tak boleh lah. Kan? Pasal tu Pak, kenapa kata-kata tadi kan orang bercakap, dia gunakan dalil Al-Quran tapi salah tempat. Kisah tadi perkhabaran, cerita, bukan Allah Taala redha. Bukan Allah Taala suruh tiru perbuatan tersebut. Macam masalah Maryam kata, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Alangkah baiknya kalau aku mati. Dia kata, ya laitani mitu qabla hadha. Alangkah baik kalau aku mati dah sebelum daripada ini. Wa kuntu nasiyan mansiya, dan aku jadi manusia yang tak pernah disebut pun oleh manusia. Ketika itu dicakap bukan masalah mengharapkan kematian. Dia malu, tak tahu nak jawab apa. Anak keluar, nak cakap apa? Kan, bahkan para ulama nyatakan anak keluar, dia tak tahu apa. Sebab apa? Diorang kata Isa AS ni dikandung oleh Maryam bukan tempoh yang lama. Sekejap je. Ada yang kata, para ulama kata sebab Isa ni dijadikan Allah Taala dalam kun fayakun. Dia kun fayakun, tahu makhluk kun fayakun. Kan macam kita akhirat nanti kan, bila kita masuk neraka, na'udzubillah, bukan masuk neraka. Di neraka nanti, bukan kita masuk neraka. Di neraka nanti orang masuk neraka, kan kulit dia digantikan baru. Na'udzubillah cukup dah lah. Jangan syusyusyucu Ustaz. Na'udzubillah cukup dah. Okey, na'udzubillah min zalik. Allah Taala jauhkan kita daripada tersebut. Salah cakap. Okey. Kulit manusia ni kan, Allah Taala nyatakan surah An-Nisa ayat yang ke-56. Allah Taala nyatakan, innal ladina kafaru bi ayatina, ini orang-orang yang kufur terhadap ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan masuk mereka dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali memasak kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan mereka kulit baru. On the spot lah, bukannya 5 minggu doktor datang Vaseline, mereka datang, main tangan kau, letak dulu kan apa CMC, letak tu bandage. Buka, tak belum lagi. Tampal lagi sampai minggu depan baru, okey, kita bakar balik sekali lagi. Tak, on the spot.
Macam tu juga terus. Kita kata itu sifat badan neraka. Badan di akhirat. Kan nak makan buah kan tunggu macam lama pula buah ni nak turun. Tak. Kata nak saja kutufuha daniyah. Datang turun dahan tadi. Kan kita bincang surah Insan dulu. Nak minum air kan. Pegang je cawan tu, matahari tu datang. Bukan macam korek. Tak payah korek. Itu tak je. Nak tak sini pun, kita kira datang. Mana mata air tu akan kejar kita ke mana kita nak. Itu sana punya. Jadi Isa AS kan Allah Ta'ala kata, pasal bila Allah Ta'ala katakan inna masala Isa indallah kamasali Adam. So perumpamaan Isa di sisi Allah Ta'ala adalah seperti perumpamaan Adam. Bukannya pasal Isa ni Tuhan, tak. Khalaqahu min turab. Masa Allah Ta'ala kata pada Adam, dijadikan dari tanah. Thumma qala lahu kun. Allah Ta'ala kata pada dia kun fayakun. Jadi, maka dia pun jadi. Jadi ada kata tak sempat. Jadi Maryam ketika tu bukan menghadap kematian. Dia tak tahu nak jawab apa. Kan kata-kata mulut saja. Katakanlah dia minta mati, betul anak tu macam mana? Siapa nak jaga? Itu kadang-kadang ada orang ni lah. Tu saya kata perbuatan kisah macam Mak Musa campak dia dalam sungai dan sebagainya. Benda tadi bukan menjadi alasan untuk kita follow. Tahu? Kita campak kot jadi macam Musa, mana tahu kan. Mak buang jamban. Ni agaknya yang buang kat jamban tu kisah Musa ke? Yang buang jamban, buang kat sungai, buang kat sekian. Apa pula kaitan dia? Tak ada. Pasal sebenarnya konteks dia dalam tajuk tersebut kita kata kita tak ambil iktibar. Pasal hadis Nabi tadi dahulukan. Penjelasan Nabi kata la yatamannayanna ahadakumul maut. Jangan seorang kamu ni mengimpikan kematian. Jangan. Tapi cabaran kita kepada orang Yahudi, bila Allah kata wala yatamannahu abadan, cabar mereka sebab Allah Ta'ala nak zahirkan perangai mereka. Allah Ta'ala kata apa? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kamu akan dapati mereka ini orang paling sungguh-sungguh nak hidup. Perasan tak? Macam diorang ada buat yang letak mayat dalam beku tu. Kalau tanya sikit, siapa pula agak kepala dia? Orang Yahudi lah. Mana orang Melayu, orang Islam duduk situ. Kan dia paling nakkan apa? Kekal hidup. Belajar, cari rahsia nyawa, rahsia sekian. Kan habiskan duit, berbilion-bilion duit kat situ. Dihabiskan untuk apa? Untuk macam mana nak kekal hidup. Ahrasan nasi ala hayah. Tapi saya lihat bila Allah kata wa minal ladzina asyraku, dengan orang-orang musyrik pun macam tu juga. Bahkan dalam disebut lebih teruk daripada orang musyrik. Ada kata wa minal ladzina asyraku, mereka ni nakkan hidup sangat, lebih kuat berbanding orang musyrik. Ada kata di kalangan musyrik pun kamu akan jumpa macam tu juga. Perangai suka nak hidup kekal lama. Semua nakkan supaya jangan mati. Kan kita bukan cari kematian. Kalau mati kita redha. Kan kita kata tak ada orang tidur matikan kecuali dah cukup dah rezeki dia. Cukup dah masa dia. Tak ada siapa macam Allah Ta'ala matikan, kalaulah hidup lagi. Tak. Ada kebaikan. Allah Ta'ala tahu kenapa. Macam Nabi SAW dilahirkan sebagai anak yatim. Mak bapak dia mati awal. Kan dia 2 bulan bapak dia mati. Dia umur sekian tahun mak dia mati. Bukan Allah Ta'ala nakkan dia tinggal sebatang kara dan Allah Ta'ala tak tahu apa yang baik. Bahkan para ulama nyatakan antara sebab Nabi SAW ni tidak putus asa, tidak sempat mengalah. Kan dia punya perangai itu adalah sifat tadi kerana apa? Dia tak ada tempat bergantung. Kalau ada tempat bergantung kan kita macam start lah macam nanti jumpa mak lah, nanti jumpa abah lah, nanti sekian. Dia tak ada tempat. Dan berakhir dengan bila tak ada tempat, dia apa? Dia jadikan semuanya pergantungan dia hanya kepada Allah. Dan dia tak cepat mengalah. Kalau kita kena agaknya orang kata kita gila, pindah kampung dah. Kan kita duduk mengajar ni orang kata Wahabi, beli rumah baru. Kita jumpa seorang pakcik tu, dia kena dekat mana? Dia kena dekat Shah Alam. Dia beli kat Kelang. Sekarang ni kena dekat Kelang. Nak pergi lari juga. Dia jumpa saya, dia kata, saya baru ni kena juga. Dia kata, Ustaz, saya kena dulu kat Shah Alam. Orang kata saya Wahabi, dia kata. Ni saya pindah, beli rumah baru. Beli rumah baru, pindah. Pergi Kelang. Lepas tu pergi Kelang, kena pula sekali lagi. Sekali lagi dia kena apa? Dia kena apa? Panggil Wahabi. Nak pindah rumah lagi. Saya kata, sampai bila? Kaum Melayu kita kalau jadi kes, pindah rumah. Nabi SAW dikatakan gila, dikatakan ahli sihir, dikatakan sekian, diejek. Kalau kita lari dah, kan? Kena tangkap Wahabi lari dah, kan? Nanti tak mahu aku, kan? Ini kan pula Nabi SAW. Kita kata. Tapi kekuatan dia tadi, Allah Ta'ala tak jadikan kuat automatik. Memang Allah Ta'ala boleh jadi kun fayakun, terus Nabi kuat. Tapi tak, Allah Ta'ala jadikan asbab. Asbab dia, mana dia lahir anak yatim, tak ada tempat dia nak bergantung lama. Bergantung sekejap, mati. Bergantung sekejap, mati. Sebab supaya dia punya kuat. Dia akan balik pada Allah Ta'ala saja. Sebab manusia kan dimanjakan sangat, dia akan dia akan mulalah pada orang saja. Bila sakit kepala, abah. Sakit kepala je, mak. Kan. Sampai seperingkat bila dia tak ada,
Dia tak ada dah. Kalau kita doktor kan, kita ada macam tu. So Nabi SAW Allah Ta'ala jadikan dia tidak ada tempat bergantung. Bukan sebab Allah Ta'ala zalim, sebab Allah Ta'ala tahu kenapa patut, apa yang patut, apa yang tidak. Macam baru ni kita ada kes yang budak yang keluarga dia mati kan, mak bapak dia siam. Lepas tu kemudian apa kita kata mak bapak dia mati kan, berapa orang adik-beradik tu tahun lepas kan. Jadi kita kata okay, one part kita kata memang sedih apa berlaku, tapi sebenarnya dia ada part, kalau dia bapak dia sendiri yang jaga, tak mungkin akan ada tanggungan seperti mana dia dapat sekarang kan. Macam-macam orang datang derma, sanggup tanggung pelajaran dia, bagi beasiswa dan sebagainya. Pasal itu keadaan yang berlaku sebab Allah Ta'ala tarik mak bapak dia. Faham tak? Kalau Allah Ta'ala kekal mak bapak dia, orang tak hirau pun, biarlah mak bapak dia cari sendiri. Pasal manusia dia ada mulut macam tu. Kalau orang tu malas ustaz nak bekerja, macam mana kita? Patutkah kita bagi duit lagi pada orang tu? Kita cakap macam tu, macam mana boleh? Saya jumpa ada orang macam tu, dia cakap, dia kata kok orang tu malas. Kita tahu ke rezeki kita ni banyak mana Allah Ta'ala bagi, untuk siapa kita alihkan. Sebenarnya Allah Ta'ala beri pada kita lebih, kadang-kadang untuk kita salur pada tempat lain, bukannya untuk kita gunakan dan belagak kata kita pandai menjaga. Pasal penjagaan, contoh orang tu menjaga kan, siapa nak beli barang dia. Contoh macam ingat zaman dulu kan, bila zaman IT mula naik kan, tahun awal 90-an. IT budak keluar IT je semua apa cari marketing, kita belajar IT, komersial IT. Sekarang ni masuk IT tak ada benda kan. Ambil keluar IT kan, tak ada benda. Dia ikut tengok lahir zaman mana. Orang budak yang lahir zaman berkenaan, dia boleh buat duit dengan sebab dia belajar itu. Tapi zaman mana dia lahir, apa pemikiran mak bapak dia, era mana dia hidup, apa yang menjadi market pada zaman berkenaan, semua berbeza. Dan zaman sekarang kita kata nak masuk IT, tak ada dah. Belajar apa? IT. Kan? Kalau dulu IT bulat mata, banyak duit ni kan. Kebin makcik-makcik dengar. IT hebatnya kan. Itu kita zaman kan. Zaman dulu, awal-awal tu cikgu. Seriously zaman 60-an 50-an tu kan. Nantu tu apa? Cikgu. Zaman sekarang, nantu apa? Cikgu. Orang kata betul tak? Faham tak? Maksud dia faham tak? Mungkin orang yang zaman sekarang ni lagi pandai daripada pakcik 60-an dahulu. Kan? Lagi bijak daripada pakcik-pakcik yang ngajar A, B, ba, tita kan? Lagi pandai. Tapi zaman dia lahir. So rezeki anda, jangan pandai-pandai kata untuk malas. Jangan sekali. Pasal kita Allah Ta'ala aturkan sebenarnya. Kita perasan. So jangan dia konsep masalah nyawa hidup awal, mati awal dan sebagainya. Tak ada. Tak ada silap kat situ. Ever. Kalau orang cakap je, kalaulah aku bagi makan ubat, kalaulah, habis. Jangan. So dia akan lupa bahawa sebenarnya Allah Ta'ala tarik bila patut. Allah Ta'ala biarkan hidup bila patut. Kalau dah sungguh-sungguh nak kena mati, Allah Ta'ala buatlah benda pun takkan lepas. Kalau kata kalau tak patut mati lagi, Jahannam kalau macam mana pun, bagi racun randap sebotol pun tak mati. Seriously. Kan gogok tak mati-mati. Gila kau tak mati. Kan orang tu nak mati tak mati bukan kerja kita. So dengan sebab itu, bila manusia ni terlampau tamak nak mati, tamak nak hidup ni, dia ada masalah. So dia akan usahakan. Minta mati salah. Tapi mengusahakan dan jadi asbab kan. Kita kata ustaz, kita minum air ni untuk tak mati. Pasal Allah Ta'ala kata kulu washrabu. Ikut kadar adalah. Yang makan sampai buncit-buncit macam mana kan. Jadi dia minum air. Untuk siapa? Dahaga. Minum. Tak minum air ketika dahaga sampai peringkat apa, sampai macam puasa protes, mogok lapar sampai mati. Masuk neraka bang. Serius. Pasal apa? Orang yang tak nak makan kan sampai mati dengan sengaja masuk neraka. Tak boleh. Pasal badan dia tadi Allah Ta'ala jadikan nakkan makanan, makan. Tak boleh dia pasal dia sia-siakan benda Allah Ta'ala bagi. Persiakan dengan sama ada guna tempat yang salah atau tak jaga dengan betul. Kan ambil besi ketuk-ketuk. Kenapa? Saja je nak bagi Jahannam tangan ni. Tak boleh. Anda tak boleh buat macam tu pasal badan tu Allah Ta'ala pinjamkan saja. Guna kepada kebaikan. Makan kena makan. Asbab tadi, hidup ke tidak tak tahu. Ada orang makan-makan mati. Ada orang tak makan tak mati. Faham tak? Ada orang makan-makan kenyang kan? Tak mati. Apa ada orang makan tak mati pun. Ada orang makan mati. Biasalah. Makan tadi atau tak makan, tak tentu lagi mati. Tapi asbab untuk hidup kena ambil. Kan oksigen, tahan nafas. Saya tak bunuh diri, saya tahan nafas. Mana boleh macam tu? So, jadi, tapi kesibukan macam orang tu kata, kalau baca sekian awak panjang umur, kalau baca sekian takkan mati hari sekian-sekian. Ada orang tu dia bagi bacaan. Baca doa ni murah rezeki. Macam mana murah rezeki? Baca doa murah rezeki. Minta rezeki teruslah. Doa okay. Doa
doa yang direct. Ya Allah, aku tak ada makanan, mintalah, beri aku makan. Benda tu Musa buat. Kan Musa AS ketika dalam surah Qasas, kan bila pada tolong budak perempuan 2 orang tu, dia kata fatawalla ila zil. Orang kata dia pun pergi, lepas dia tolong budak perempuan 2 orang tu, dia pun berpaling ke arah shades. Kan dia berteduh. Lepas tu dia kata, wa qala rabbi inni, dia kata wahai Tuhanku, sungguhnya aku, lima anzalta ilayya min khairin, terhadap apa yang kau turunkan kepadaku daripada kebaikan, faqir, aku amat-amat memerlukan. Dia lapar sangat. Jalan daripada Mesir sampai ke Madian, sampai situ tolong orang angkat air dan sebagainya, kemudian dah sekali dia lapar. Diam. Tapi dia minta kepada Allah Taala. Tapi perasan tak, orang tak pernah ajar doa ni. Dia ajar doa ini, doa itu, surah ini, surah itu. Yang ni Musa directly doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, aku kepada apa yang kau turunkan daripada kebaikan, aku amat-amat memerlukan. Itu kan doa direct. Permintaan direct kepada Allah Taala. Kenapa tinggalkan yang ni buat benda pelik-pelik? Tapi 1000 dinar ni dengan cerita orang tu baca dapat 1000 dinar. Ayat tu bukannya baginya tu. Ayat tu bagi ayat tu dia bagi kita formula untuk dapat surah At-Talaq kan. Dia bagi formula macam manakah orang tersebut boleh dapat rezeki tanpa disangka-sangka. Kau tahu apa? Wa may yattaqillaha. Dah habis dah. Selesai dah kunci dia. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan dia kelapangan. Daripada segala masalah dia Allah akan buka. Wa yarzuqhu. Allah rezekikan dia min haitsu la yahtasib. Daripada keadaan dia tak sangka-sangka. At-Talaq ayat keempat. Kan? Allah rezekikan dia keadaan tak sangka-sangka. Kita nak yang ni, tapi formula kunci awal dia adalah apa? Takwa. Bukannya takwa ni baca ke? Bukan. Takwa ni apa? Perangai, tingkah laku. Mata kita tengok apa, tangan kita pegang apa, mulut kita cakap apa. Itu yang panggil takwa. Kita berjaga-jaga jangan sampai kena dosa. Itu takwa. Itu yang akan membuka pada kita kelapangan semasalah. Dan juga akan buka untuk kita apa? Rezeki tak sangka-sangka. Itu tajuk dia. Tapi takwa tak buat. Kan? Duduk depan televisyen kan, petang-petang tu dah baca dah ayat ni, insya-Allah dapatlah ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Itu kan amal. Beramal dengan ayat tersebut perangai. Jadikan diri anda layak dengan ayat tersebut. Orang kita salah faham, dia kata beramal dengan ayat tadi maksudnya apa? Baca 1000 kali. Apa? Itu tak ada ayat atau doa khas untuk apa? Dapat rezeki. Mintalah pada Allah Taala, Allah Taala dengar. Musa doa direct, Allah Taala dengar. Kan, macam para anbiya semua doa, macam Nabi Zakaria, doa anak tak ada. Doa direct kepada Allah Taala. Allah Taala dengar. Allah Taala dengar. Jadi masalah kita sekarang ni, kita sibuk kata kalau buat ini dapat ini. Benda tadi semuanya, benda yang kita kadang saya masalahkan kat sini, sibuk dengan dunia sangat. Semuanya rezeki dunia. Kan cuba bagi ayat kebal api neraka ke? Nak juga saya amalkan. Ayat yang kalau baca, awak akan lepas titian sirat. Ayat yang kalau baca, malaikat tak jadi pukul. Serius ni kan? Ada orang ajar. Kalau orang ajar benda tu belajar. Kalau orang kata kita nak belajar insya-Allah hari ni ayat kita baca ni kalau baca tak kena bakar api neraka. Api neraka tak lut. Ambil. Seriously. Pasal dunia ni sekejap je. Berapa hari nak pakai? Kan kebal api neraka, kebal api dunia, langgar di kereta api mati. Tahu tak tadi macam kebal api dunia. Kereta api langgar tak mati. Mana ada? Mesti ini juga, kan? So konsep dia terus kejar dunia ni. Pasal apa? Pasal itu adalah sifat di antara orang Yahudi dan juga musyrik punya perangai je. Dioranglah sibuk dunia ni. Apa untung dunia, apa untung dunia. Itulah kehidupan punya. Pagi-pagi tu apa nak makan, apa nak makan. Itu dia. Dia punya apa? Dia punya slogan. Mana nak cari duit? Kita bukan salah tak nak cari rezeki. Keluar mencari rezeki je. Tapi jadikan itu kerunsingan nombor 1 salah. Pasal Allah Ta'ala beri pada kamu rezeki ikut kadar masing-masing. Kan? Mungkin lebih RM1 hari ni, mungkin besok lebih RM2. Bukanlah bila Allah Ta'ala bagi lebih RM1, oh ini bukan rezeki betul lagi ni, besok punya nak RM1,000. 1,000 baru rezeki betul. Kenapa? Kan ni faham tak? Jadi Allah kata ahrasan nasi ala hayah, kumpulan Yahudi ni. Wa minal ladzina asyraku, orang menyekutukan Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang pasal pelik bila ada orang dia edarkan apa buntat ular lah, apa macam-macam kasturi inilah, tulang duyung, kayu kokak, pakai ini akan sekian. Gila ke? Kan? Semua, tapi semuanya duniawi. Kalau pakai kayu kokak, malaikat tak sentuh. Kan malaikat kayu kokak, okey, ambil, pakai. Pakai sarung kan ada cincin ketika nak mati. Serius. Kita buatlah ramai-ramai. Saya kan kata pakai kayu kokak akan takkan kena apa namanya? Cahaya matahari di hari akhirat nanti.
akan terlindung dengan kail kokak. Buat. Tapi perasan tak apa benda dia orang edarkan? Rezeki banyak, umur panjang, anak ramai, bini ramai. Gelak suka senonoh tu. Okey, kan kereta besar, rumah. Faham? Nampak tak dia bawa ke mana? Every time benda-benda ni diedarkan, barang ini, perasan tak dia bawa ke mana? Semua dunia. Suami dengar cakap, kan? Suami dengar cakap. Apakah ayat? Kalau baca, suami dengar cakap. Itu dia. Cuba belajar. Kan dalam Islam kita diajarkan, kalau Allah Ta'ala sayang seseorang hamba tu. Ni tajuk pertama. Kalau kita di-reject oleh manusia, jangan pandang bahawa orang tu tak nak pandang kita sebab tak ada ayat kita baca. Pandang dahulu bahawa Allah Ta'ala menyampah kita. Serius. Pasal apa? Dalam hadis Nabi, dari Bukhari Muslim, Nabi kata, Inna Allah idha ahabba abdan. Bila Allah Ta'ala sayang seorang hamba, nada Jibril, Allah Ta'ala panggil Jibril. Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, aku sayang si fulan bin si fulan. Sayanglah engkau kepada dia. Love him. Lepas tu Jibril akan berseru pada penduduk langit. Seluruh penduduk langit akan dengar suara Jibril. Jibril kata, wahai penduduk langit sekalian, Allah Ta'ala sayang si fulan bin si fulan. Sayanglah kamu semua kepada dia. Maka bila orang ni, Allah Ta'ala sayang, Jibril sayang, malaikat semua sayang, penduduk langit semua sayang, dibuka untuk dia penerimaan. Di dunia ni diterima. Dia akan diterima di dunia ni. Dan sebaliknya pula, kalau sekiranya orang tu telah menyampah, maka Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, aku benci si fulan bin si fulan. Bencilah kau kepada dia. Maka Jibril terima arahan. Jibril pun seru pada seluruh penduduk langit. Semua sekali akan dengar. Jibril kata, wahai penduduk langit sekalian, Allah Ta'ala benci si fulan bin si fulan. Fulanah pun ada, bukan fulan lelaki tau, perempuan pun kena sama tau. Okey, si fulan bin si fulan, bencilah kau kepada dia. Bencilah kamu sekalian kepada dia. Maka bila Allah Ta'ala benci, Jibril benci, penduduk langit benci, maka semua akan tertutup pada dia semua jalan. Cuba belajar macam tu dulu. Sebelum nak pakai ayat ini, orang tak sekian. Bini kau tengah cakap, mungkin pasal kau tak baca ayat sekian. Tak. Kan, itu banyak benda relate balik pada asal. Bukannya balik pada benda-benda pelik-pelik macam ni. So pasal banyak sangat saya tengok zaman kita sekarang ni, yang burung cendrawasih kan? Ingat? Yang saya cerita burung cendrawasih tahun 2005 dulu. Warta perdana, sekarang dia senyap sikit. Burung cendrawasih ni wujud dekat Papua Nugini. Tahu tak? Dia bukan atas langit duduk diam gitu. Dia atas pokok tak turun-turun dia. Dia turun dia kena makan binatang lain. So dia duduk kat atas tu. Yang diorang datang kata, burung ini tinggal kayangan. Ni panglima zaman dulu ada kelentong raja. Raja tak keluar sendiri. Ini tuanku. Tengok kat Melaka tak ada. Perak tak ada, Pahang tak ada. Oh, ini pasti burung kayangan. Padahal dekat Papua Nugini tak ada binatang buas kecil, kucing dan sebagainya boleh makan binatang ni. Papua Nugini burung dia pelik-pelik. Antaranya burung cendrawasih lah. Jadi nak cerita kan. Jadi kan makcik ni dia pegang, pakai telekung, pegang bangkai burung cendrawasih. Dia kata burung ni burung syurga. Sebab tengok, tak ada bau. Tak ada bau. Sebenarnya burung tak ada bau ni bangkai, banyak benda. Antaranya burung merbuk. Siapa nak tahu? Tapi jangan bunuhlah burung tu. Tak payah pasal. Bela burung merbuk, biar bagi makan dan sebagainya. Kalau takdir Allah Ta'ala mati, bangkai merbuk ni tak ada bau. Burung terkukur mati bergulat, akan ada bau. Merbuk tadi takkan ada bau. Seriously. Saya bela dah dulu. Kan, setiap kali kalau kata bangkai burung terkukur, saya kena pergi buang. Kalau burung merbuk kan, bapak saya tak nampak sebut tak tahu. Sebab saya tak malas nak masuk dalam tu. Dalam kandang besar tu kan. Saya yang buat kandang tu. Besar gila. Mana? Kan, perasan tak tiang yang orang buat kemah tu? 2 kali ganda. Tinggi, dia buat tinggi betul. Lepas tu kemudian besar, daripada sini sampai ke sana. Kemudian, saya tukang panjat. Bercala-cala tangan. Bila tengok tangan saya bercala, orang kata, kau gaduh ke? Padahal betulkan apa, pergi pasang benda tu kat atas tu. Benian, dipasang benda tu. Jadi, merbuk ni tak ada bau. Kalau dia mati, bangkai dia tak ada bau. Bukan dia wali. Orang kita masalah, kata tak ada bau banyak dia. Wali tu. Burung tu tak ada zikir apa pun. Bangkai dia tak bau tau. Ada banyak binatang di alam haiwan ni, yang bangkai dia tak mati, bangkai tak bau. Dia kering macam tu je. Seriously. Tak ada bau. Ambil letak kat sebelah hidung pun tak ada bau. Tapi orang kita nak tengok cendrawasih antara burung yang tak ada bau lah. Tengok sekian. Saya tengok gambar ustazah tu pegang, lalu kata tu. Tapi testimoni bawah. Tengok, semua duniawi. Orang pertama, saya nak pergi sekian-sekian. Saya nak pergi kerja, saya dapat. Alhamdulillah, lepas jumpa ustazah, saya berjaya. Okay. Second one, GRO. Kelab malam. Saya dulu pelanggan kurang. Tapi lepas jumpa ustazah, alhamdulillah pelanggan saya makin ramai. Saya macam, apa gila ke? Faham tak?
Tengok kalau dia kata orang tu jual apa minyak ini, minyak itu. Perasan tak dia testimoni bawah tu? Semua dunia. Air musaffa yang diharamkan oleh mufti wilayah. Kan dia kata seorang tu, saya nak pergi periksa, saya basuh alat tulis saya dengan air musaffa. Alhamdulillah saya berjaya lulus periksa. Second one, testimoni. Saya nak pergi temu duga. Saya simbah kereta saya dengan air musaffa. Alhamdulillah saya berjaya dapat kerja tersebut. Perasan tak semua dunia. Kalau dia kata saya minum air musaffa, alhamdulillah malaikat jumpa saya tadi. Saya nak minum. Serius ni. Kalau dia kata macam tu lah dia, saya nak buat. Semua duniawi. Ahrasan nasi ala hayah. Hidup sebagai orang kata pakai macam yang peliknya, tukang edar tadi guru agama. Jual kayu kokak, jual tongkat ini, tongkat itu, tali ini, tali itu, kayu ini, kayu itu. Ahrasan nasi ala hayah. Janji dia semua duniawi. Tak senonoh betul. Tak serius, faham tak senonoh? Pasal benda tadi kan dunia. Ini Allah Ta'ala kata apa? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku. Kamu akan dapati mereka ini orang paling sibuk tentang dunia. Kehidupan dia nak macam nak kaya, macam nak menang, macam nak sikit, sibuk itu je. Wa minal ladzina asyraku. Dan daripada orang musyrik pun macam tu juga perangai. Yawaddu ahaduhum, inginkan seorang mereka ni lau yu'ammaru alfasanah, kalau boleh mereka nak dipanjangkan hidup, umur mereka sampai 1000 tahun. Angan-angan kalau boleh 1000 tahun lagi hidup. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Tapi tidaklah umur yang panjang tadi boleh mengalihkan dia daripada azab. Ayu ammar, jika sekalipun dia diberikan umur yang panjang macam tu. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Ta'ala Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Maksud dia tak ada beri kesan. So saya kata kalau dapat panjang umur, dapat benda tadi, selamat akhirat. Buat. Kan? Pakai kayu ini, malaikat tak tanya soalan. Pakai kayu ini, batu ini, di mahsyar nanti malaikat tak sebat kita. Dan tak ada dihalau kita macam ni kan. Dan dipayungkan kita oleh Allah Ta'ala dengan payungan dia. Pakai kayu ini, lintas titik sirat, sekejap mata sampai dah ujung. Kan? Sampai dah. Syurga terus. Ingat lajunya dia kata. Kalau ada barang macam tu untuk akhirat, buat. Kalau dunia tak payah. Pasal dunia ni tak penting pun. Ramai orang cari benda berkenaan. Di akhirnya kan, ambil gagah kuat. Di akhirnya macam tu juga. Tak ada pun macam saya sekian. Tak ada pun. Jihad fisabilillah. Tak ada pun. Berapa ramai orang yang ada ilmu kebal pergi jihad fisabilillah? Siapa kenal? Angkat tangan. Mana dia? Kan? Berapa ramai orang yang kata saya tawasul dapat kereta Viva. Berapa ramai yang dia buat tawasul untuk selamatkan umat Islam? Berapa ramai? Yang umat Islam tertindas, dia boleh kata kita ni kena tawasul dengan Nabi SAW. Tapi tak pernah pun umat Islam selamat dengan doa-doa mereka. Faham tak? Semuanya hal peribadi, diri sendiri. Umat Islam tertindas, ulama Islam dibunuh, tak ada pun terselamat dengan doa golongan ni. Kalau kita buat benda sekian akan dapat sekian. Semuanya circle dia, circle kumpulan dia, atau circle diri sendiri. Mana dia umat Islam punya pegangan? Dia tu kadang-kadang kita pelik. Ada saya jumpa ada seorang tu, dia lukat dekat rambut dia kata saya dulu bertawasul, saya dapat kereta Viva. Kan? Saya dua benda, dua part. Satu part berkenaan akhirat. Apa hal punya banyak umat Islam masalah, itu kau minta. Punya besar kereta Viva engkau dengan selamatkan umat Islam, mana besar lagi? Mestilah kereta Viva tu kecil, selamat umat Islam tu besar. Lepas tu ada orang kata dunia pun salah. Kalau dah tawasul sungguh jadi kan, mintalah apa? Ferrari ke? Tapi mungkin maintenance mahal kot. Allahu a'lam. Kan? Faham tak permainan ni tadi? Permainan dia dunia. Ahrasan nasi ala hayah. Ini adalah benda yang tak patut berlaku pada umat Islam. So, kita ni umat Islam ini adalah bangsa untuk akhirat. Allah Ta'ala dimuliakan kita di akhirat, bukan di sini. Di akhirat nanti kita akan dimuliakan. Kalau kat sini sekalipun Allah Ta'ala jadikan kita tertindas, akhirat nanti Allah Ta'ala akan jadikan kita umat paling mulia. Bukan untuk sini kita hidup. Itu jadi Allah Ta'ala letakkan sebagai batasan. Waqad aslafnal kalam. Ibnu Katsir sambung lagi. Dan kita telah lalukan, telah bincangkan dahulu al-kalam, perbincangan hunak di sana dalam perbincangan surah Al-Baqarah ayat 94-96. Wa bayyana, dan kita terangkan annal murada, bahawa yang dikehendaki ayyad'u ala dhalal. Ayyad'u ala dhalal min anfusihim au khusumihim. Mana hendaklah mereka mendoakan ke atas orang yang sesat dari kalangan diri mereka atau dari kalangan apa? Musuh mereka. Doa minta mati ke atas diri mereka atau ke atas orang lain yang sesat. Kama taqaddamat mubahalatun nasara fi Ali Imran. Macam mana telah berlalu
Bukan dalal, dullal. Orang yang sesat. Kama taqaddamat, macam yang telah berlalu, mubahalatun nasara, mubahalah orang-orang Nasrani. Itu Nabi SAW ajak mereka untuk mubahalah dalam surah Al-Imran ayat yang ke-61. Allah nyatakan faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Maka barang siapa yang menghujah engkau hai Muhammad sesudah mana datang kepada engkau daripada ilmu tentang perkara tersebut, faqul, maka cakap pada mereka. Siapa yang hujah engkau lagi lepas ni, faqul, cakap pada mereka, ta'alau, mari sini. Nad'u abna'ana, kita ajak anak-anak kita. Kami akan ajak anak-anak kami, wa abna'akum, kamu ajak anak-anak kamu. Wa nisa'ana, dan wanita-wanita golongan wanita keluarga kita, kami, dan kamu pun ajak golongan wanita keluarga kamu. Wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kamu. Thumma nabtahil, kena kami minta apa? Mintakan diturunkan bala. Dan kita minta mubahalah, buat mubahalah. Fa naj'alil laknatillah, lalu kita jadikan laknat Allah alal kadhibin, ke atas orang-orang yang berbohong. Whoever lie, dan Allah Ta'ala kenakan dia laknat. Ketika tu Nasrani patah balik. Orang Nasrani kan mula dia kata dia nak berhujang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kata, bawa keluarga engkau, bawa sini. Aku bawa keluarga aku. Kau bawa wanita, kita bawa semua sekali. Mana semua family datang. Kemudian kita doa, minta supaya Allah Ta'ala berkenakan laknat kepada siapa yang berbohong. Patah balik. Orang Nasrani patah balik. Benda tadi takkan dia orang berani minta. Tu saya kata, kalau dia kata golongan dia tahu kebenaran tadi, dia akan tarik diri. Kalau kita umat Islam, kita ajak benda ni sengaja. Tapi kita tahu bahawa dia orang akan patah balik. Al-Imran ayat 61. Wal mubahalatul musyrikin, dan juga mubahalah dengan orang musyrikin dalam surah Maryam. Allah nyatakan dalam surah Maryam ayat 75, Allah nyatakan kul man kana fid dhalalati. Katakan hai Muhammad, barang siapa yang dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda, maka biarlah supaya Allah Ta'ala berikan dia panjang lagi untuk terus sesat. Anjurkan lagi dia, biarkan lagi dia, berikan dia lagi untuk terus sesat. Minta supaya orang musyrikin cakap macam tu. So dia orang pun tak nak juga. Okey. Wa qad rawal Imam Ahmad an Ibn Abbasin qala, dan sebenarnya telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Ibn Abbas, beliau berkata, qala Abu Jahlin la'anahu Allah, telah berkata Abu Jahal, Allah Ta'ala laknat ke atas dia, in ra'aitu Muhammada, dia kata kalau aku nampaklah Muhammad indal Ka'bati, di sisi Kaabah, di tepi Kaabah, la'atiyannahu, aku akan datang kepada dia, hatta ata'a ala unuqihi, sehingga aku pijak tengkuk dia. Aku akan datang kepada dia sampai aku boleh pijak tengkuk dia. Ni kata-kata Abu Jahal. Qala, berkata lagi Ibn Abbas, faqala Rasulullah SAW, lalu bersabda Rasulullah SAW, lau fa'ala, kalau dia buat, la akhadhathul malaika ayanan, nasi malaikat akan sambar dia depan orang, akan disambar Abu Jahal. Mana ini ketika tu pasal dia datang, memang dia datang, ada kisah tu riwayat lain, dia datang betul, dia nak pergi dah, tiba-tiba tangan dia mengadang macam tu, dan dia patah balik. So muka dia pucat. Orang kata kenapa? Dia kata aku nampak kacau bilau, sayap dan api. Dia nampak macam seperti tu je. Tapi Nabi kata kalau dia langkah, Nabi cakap lepas tu, bila orang lain cerita pada Nabi apa yang berlaku, Nabi kata kalau dia langkah selangkah aja lagi, maka malaikat akan sambar dia depan tu juga. Malaikat akan sambar dia. Dan malaikat Allah Ta'ala akan sambar dia kat situ juga. Depan-depan orang ramai dia akan kena. Dan Nabi sambung lagi, walau annal yahuda, dan kalau orang Yahudi tamannaul mauta, dia orang terima cabaran umat Islam, cabaran Allah Ta'ala, fatamannaul mauta, impikanlah kematian. Kalau dia orang impikan kematian, lamatu, pasti mereka akan mati. Wara'au maqaidahum minan nar, dan mereka akan lihat tempat mereka dekat di neraka. Automatik kat situ juga dia akan mati. Ini Nabi kata kalau mereka impikan kematian. Walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah sallam, dan jika sekiranya keluar orang-orang yang membuat mubahalah dengan Rasulullah sallam, yang ajak anak, isteri dan sebagainya keluar, la raja'u, pasti mereka buat mubahalah dan mereka akan balik. Pasti mereka akan balik. La yajidu malan wala ahla, dan mereka akan tak dapati lagi, tak ada lagi miliki harta ataupun keluarga. Semua akan binasa. Tak ada lagi akan tinggal bersama mereka. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut lepas tu, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, katakan hai Muhammad, innal mauta, sungguh kematian, alladhi tafirruna minhu, yang kamu semua lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sungguhnya ia akan menemui kamu. Taklah kita kata macam berani mati, tak. Maksud dia larilah mana pun, mati itu akan sampai. Sebab kita kata persediaan untuk mati itu adalah setiap hari. Bukannya bila dah sakit, oh baru siap nak mati. Dah didiagnose dengan kanser, baru siap nak mati. Tak. Tengah-tengah sihat ni.
Kan pasal Allah Ta'ala boleh matikan kita ketika mana, bila mana dia kendaki. Kita larilah macam mana pun, makan pil ini, pil itu, kapsul ini, kapsul itu, madu lebah, makan apa, haus sauda, kan, kolagen. Kolagen jadi apa? Anti-aging Mana anti-aging pula? Kolagen kan, kolagen ke apa ke dan sebagainya. Apa Kinohimitsu Kinohimitsu ke nama dia? Okey, kup putih. Tak dan pasal malam tu saya kena ambil bini saya kat mana malam tu. Tak dan. Bini saya balik daripada tu tak tengok pun. Saya mengajar malam tu, orang mengajar mana ada kelas, hari Ahad mana ada masa nak ni. Ada kelas malam tu. Kup putih apa lagu apa budak-budak yang K-pop kena saman. Artis peluk-peluk tak kena saman. Ni masalah juga ni. Okey. Mana maksud dia, lari mana pun takkan boleh. Pakan royal jelly. Orang kita pelik, orang Malaysia ni, orang Melayu ni. Dia bukan Malaysia lah, semua bangsa dunia ni kan. Dia tengok barang dia makan tu, dia kata benda tu akan jadikan dia macam barang tu. Contoh macam makan tomato, pipi akan licin. Bab mana sebenarnya? Kalau makan durian, pipi menggerutu. Tak juga kan? Contohlah macam orang Sudan, saya ingat. Dia orang bagi minum air Rosel, Karkadil. Tahu yang kelopak bunga tu kan? Bagi minum. Air tu merah sangat. Tu dia kata apa? Air ini akan menambahkan darah. Gila kan? Gila. Pasal apa? Pasal darah bukannya konsis daripada air Karkadil tu. Kan darah ada hemoglobin dalam tu. Ada protein dan sebagainya. Apa hal kaitan darah tu dengan air Karkadil tadi? Color merah je tu dia jadi darah. Macam tu orang Melayu kita, orang kita, bukan Melayu kita. Orang yang apa, makan tomato, pipi licin. Apa hal pipi licin dengan tomato tu? Bukan makan pipi kau jadi tomato. Macam jadi kes apa? Minum air soya nanti anak putih. Pertama juga, minum kicap anak hitam. Apa hal? La ilaha illallah syarikalah. Kan orang Cina tu kulit putih tu makan kicap tadi hitam pun. Kan? Tak senonoh betul. Satu lagi sini, royal jelly ni memang dia khasiat banyak. Tapi saya takut punca diorang kata royal jelly ni bermanfaat gila-gila sebab ratu lebah, lebah biasa hidup dalam berapa hari je, minggu atau hari. Ratu lebah bertahun-tahun sebab ratu lebah makan royal jelly, maka umur dia lagi panjang. Lebah biasa umur pendek. Itu lebah, awak orang. Dia nak gelak kan, awak tu manusia, awak bukannya ratu lebah kan. Kita konon kalau makan jadi macam ratu lebah. Awak tu manusia, bukannya lebah. Macam mana nak jadi macam lebah? Kan faham tak? Macam lembu kan, dia boleh hadamkan rumput. Anda tak boleh hadamkan rumput. Pergi minum jus rumput tu buat apa? Saya tak faham, sejak bila orang Malaysia ni minum jus rumput. Saya balik Malaysia nampak air hijau kan, rumput. Apa ni? Jus rumput. Hei. Apa hal? Tak faham betul lah. Kalau siapa dah minum, minta maaf Dia terasa. Macam mana? Terasa lah. Dah cakap dah. Okay. Kan jus rumput. Pasal binatang ni tadi dia ada 4 perut. Tahu? Perut lembu kan. Dia ada perut besar dia, perut kecil, dia ada 4 perut. Anda ada perut satu je. Anda makan dia bagi dekat benih hadam, dia tulis serap. Mana ada 4 perut? Pergi makan benda lembu makan. Buat apa? Tapi lembu sihat. Ya, lembu sihat. Anda bukan lembu. Anda tak boleh hadamkan benda tersebut dengan ngarut. Banyak orang menggunakan kejahilan manusia untuk mengutip keuangan, kutip hasil. Tak payahlah ngarut dengan itu. Kan kita kata memang takkan boleh lari daripada kematian. Oh ya, makan benda betul elok. Ya, Allah Taala arahkan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah daripada benda yang elok, yang benda baik yang kami rezeki pada kamu. Jangan makan nasi basi. Oh, nasi basi ni nanti membazir. Basi tinggalkanlah. Kan benda tu akan membahayakan diri. Jangan makan. Mana jaga benda kenaan dia, tapi nak mati ke tidak, takkan boleh lari. Mana kita jaga diri kita atas amanah. Kena makan benda yang elok, benda yang berkhasiat. Amanah. Allah Ta'ala beri pada kita badan tadi, kita jaga, untuk kita nourish, maka makanlah benda yang elok. Tu je. It's not about kita kata macam nak kekalkan nyawa. Takkan kekal nyawa kita. Nyawa kita bukan kekal dengan tajuk makanan kita makan. Okay? Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian lepas kamu mati nanti, kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka dia akan beritahu kamu, kabarkan kamu dengan apa yang kamu telah kerja, apa yang kamu dahulu kerjakan. Kaqaulihi ta'ala fi suratin nisa. Ini ayat ini sama seperti Allah Ta'ala surah Nisa ayat yang ke-78. Allah Ta'ala nyatakan, ainama takunu, di mana saja kamu berada, yudrikkumul maut, akan menemui kamu kematian.
walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu dalam apa? Dalam satu kubu yang kukuh lagi, kuat. Takkan kematian itu hilang, dia akan datang juga. Dia takkan tersekat. Dulu saya ingat dekat Yaman, dia jadi kes. Orang tu dia kaya sungguh. Dia kaya, dia kaya, dia punya peti besi dalam rumah dia sendiri. Besar, bilik. Nak jadi cerita, dia terkunci kat dalam. Sibuk-sibuk bilang duit, tak boleh keluar. Handphone tak boleh bunyi, apa tak boleh bunyi. Last sekali dia terkurung dalam tu. Kurung tak boleh keluar. Tapi dia matilah. Dia mati dalam tu. Tahu dia buat apa? Dia punyilah dia bengang pasal tak ada siapa yang tolong dia keluar. Dia koyakkan semua duit dolar dalam tu. Duit dalam tu dia koyakkan. Dia tak nak bagi apa anak-anak dia dapat benda berkenaan. Dia cerita ni lah. Dalam peti besi pun dah selamat dalam rumah, dalam peti besi dia, dalam peti besi tu dia mati. Mati dalam peti besi yang di mana dibuatkan untuk simpan harta dia, dalam tu dia mati. Tu kita kata memang tak ada siapa boleh lari kematian. Tapi kena ingatlah, bila mati tu bukan kita cari. Kalau mati tu maksudnya dah sampai masa dia. Bukan, tak ada penyesalan, tak ada sebarang kemuskilan di situ. Memang itu memang masa dah sampai. Tak ada macam mati-mati budak ni, bapak dia mati, dia kecil lagi, kesian. Allah Ta'ala tahu apa yang patut. Tapi lah manusia ni, belas kasihan manusia ni tak boleh hilang. Dan kita nampak orang tu terbiar, kita belas. Yes, itu tak boleh hilang. Jadi bila rasa belas, bukannya kesian je, keluarkanlah belanja. Nampak orang tu kesian, keluarlah ni. Kesian, dia belah. Kesian je, belah. Mana boleh macam tu? Anda kena ambil tindakan. Mana kesian dan apa tindakan anda? Jelas? Anda dah sambung tapi rasa macam dah cukup dah. Okey, jadi kita sambung kemudian. Jadi ayat hari ni sampai ke 8 je. Ayat 9-10 tak ada. Imran dia tulis dalam tu 9-10 sekali. 8, 6, 9, 10. Sampai 8, 9 dan 10 saja. So kita akan berhenti kat sini dan sambung kemudian insya-Allah pada minggu hadapan ayat 9 dan 10 surah Al-Jumu'ah. Hadis tadi Bukhari Muslim. Okey, hadis tadi sekejap. Tahu hati dia tak ada bolak-balik lah. Oh, okey. Hadis tu riwayat Anas bin Malik, riwayat Tirmizi. Betul balik. Tirmizi Abu Daud Ibn Majah. Okey. Dalam yang ni, dia dalam ni disebut daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit Kemudian yang disebut oleh Imam Tirmizi, dia kata hadis ini diriwayatkan juga daripada Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Jubair bin Mut'im, Abi Darda dan Anas. Dan hadis Zaid bin Thabit ni hadis yang hasan. Yang kat sini disebut oleh Tirmizi, hadis nombor 2656. 2656. Hadis 2656 ni daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Okay, kalau anda kata keseluruhan sanad. Riwayat ini riwayat Zaid bin Thabit. Riwayat yang lain tu yang daripada yang disebut kat sini oleh Imam Tirmizi, dia kata hadis ini diriwayatkan juga daripada Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Jubair bin Mut'im, Abi Darda dan juga Anas. Ini riwayat dalam riwayat yang lain. Ini banyak riwayat. Ini Zaid bin Thabit. Ini Zaid bin Thabit. 2656. Tapi hadis mutawatir. Hadis ini mutawatir. Sahabat Nabi 14 orang. Dalam riwayat yang dikumpulkan daripada lain 14 orang sahabat Nabi menunjukkan hadis tersebut. Tak ada dalil dah. Dia punya 40 orang sahabat Nabi. Dalam yang tadi yang disebut oleh Tirmizi tadi dah 6 orang disebut oleh Tirmizi, selain daripada Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Jubair bin Mut'im, Anas bin Malik, antara yang meriwayatkan hadis berkenaan. Jadi hadis ni ramai sahabat Nabi riwayatkan. Tidak tertolak. Dan bahkan hadis ni sebenarnya menjadi asas kepada para ulama hadis memeriksa dan juga berusaha untuk jaga hadis Nabi SAW. Tugas ulama boleh kita kaitkan dengan hadis ni jugalah. Dia sampaikan word per word lah. Kalau dia datangkan dengan idea dia sendiri, masalah lah. Kalau Nabi kendaki mungkin benda lain, tapi dia pergi bacakan benda lain, masalah. Just, okay. Baik, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillah alamin. Subhanallah, insya Allah, anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.